Okay, hai. Selamat petang semua. Hi, Miss. Okay, so I call your name, eh? Alright, jap. Okay, Calvin. Yes. Thank you. Juan Samara. Yes. Thank you. Ku Muhammad Zakiri. Ada. Mahathir. Ya saya. Muhammad Hafizuddin. Ada ke? Tak ada lagi. Azlin. Ya, Miss. Ain Syakirin. Ada Yes, lagi. Miss. Nur Farhan. Yes, Miss. Nur Farhan dah. Nur Hanis. Maizatul Ada, Umairah. Miss. Nur Ada, Diana. Miss. Hazika. Ada, Miss. Mawadah ada ke? Belum Ada. Okay, thank you. Siti Aisyah. Yes, Miss. Tan Hui Ling. Yes, Miss. Lester. Yes, Miss. Luqman Hakim. Luqman belum Muhammad Faris. Ada. Muhammad Firdaus. Ada. Tariq. Ada. Elsa. Yes, Miss. Hanan Nafisa. Hanan belum Ain Umairah. Ada, Miss. Syuhada. Nur Ain Syuhada. Ada ke? Nur Ain Umairah tadi ada ke sebelum sebut? Ada. Okay, thank you. Nurul Aina. Saya. Nurul Atira. Ada. Rachel. Yes, Miss. Nuriza Yani. Saya, Miss. Tengku Fatin. Yes, Miss. Zulfa Auni. Yes, Miss. Okay, thank you. Zakiri dah masuk tak Zakiri? Zakiri ada ni? Ke belum? Ada. Ada. Okay, thank you. Luqman? Luqman Hakim? Belum Okay, tak apalah, kita mula je lah. Okay, so for today's session, okay, saya akan introduce dekat awak eksperimen berkenaan dengan eksperimen kedua lah. So kalau awak tengok home based experiment guide ni, okay, kita tidak ada siapa nak masuk. Okay, Syuhada nak masuk. Okay, kita ada macam saya terangkan hari tu, eksperimen pertama yang berkenaan dengan measurement and uncertainty. Okay, untuk yang eksperimen kedua, it's about free fall motion. Sekejap dia loading. Okay. Yang home base book ni saya dah share dekat group daripada eksperimen first hari tu. Okay, ini about our first experiment lah. Okay, so it's about measurement and uncertainty. Dah settle. So basically kita akan ada 3 je eksperimen macam saya terangkan minggu lepas. Okay, so ini kita dah settle by today lah sepatutnya. Okay, tapi saya set deadline esok lah. Lepas tu kita ada ni eksperimen yang kedua. Okay, eksperimen yang kedua it's about free fall motion. Okay, so saya dah buat slide saya sendiri. So kita tengok slide saya je lah. Okay, free fall motion. Okay, free fall motion ni awak tak masuk lagi dalam tutorial pun, awak tak masuk lagi dalam lecture pun, awak tak masuk lagi. Okay, it's under chapter 2. Okay, it's about linear motion punya chapter. Okay, macam saya terang dalam linear motion, okay, chapter 2, kita ada beberapa jenis motion yang awak akan belajar di dalam chapter 2. Walaupun tajuk dia linear motion, tapi dalam tu dia ada 3 kategori of motion lah. Okay, ni chapter 2. Okay, ni roughly je lah saya terangkan supaya awak ada idea. Okay. Okay, dalam chapter tu kita ada tajuk dia adalah linear motion, kinematic linear motion. Kinematic linear motion. Okay, walaupun tajuk dia berkaitan dengan linear motion, tapi dalam chapter tu basically awak akan belajar berkenaan dengan linear motion, iaitu pergerakan ataupun motion satu-satu objek tu dalam direction yang lurus, straight line, linear. Okay, lagi satu kita ada projectile motion. Okay, so dalam projectile motion ni kita ada beberapa kategori dan ada salah satunya kita panggil sebagai free fall. Okay,
So basically ada 3 jenis main motion yang awak akan belajar dalam chapter 3 lah. So untuk eksperimen yang kedua, kalau kita face to face, awak kena buat 2 jenis eksperimen, iaitu yang berkaitan dengan projectile yang ini dan juga free fall motion. Okay, tapi oleh kerana kita tak dapat face to face, so kita reducekan our eksperimen kepada free fall sajalah. Okay, kalau projectile ni, kalau SEM 2 kita ada rezeki naik, kita akan buat projectile dekat lab, our lab. Okay. So, untuk eksperimen kedua, kita panggil dia sebagai free fall motion. Apa itu free fall motion? Okay, free fall motion ni, antara situation free fall motion ni awak boleh tengok dengan gambar-gambar yang saya dah sediakan ni. Ini situation pertama, situation kedua, situation ketiga dan juga dia boleh macam ni, situation keempat. Banyak jenis, okay. Yang penting masa awak baling ataupun riliskan satu-satu objek tu, awak tak kenakan apa-apa force dekat objek tersebut lah. Okay, tak apa, kita tengok introduction. Ini just gambar je dulu, okay. So macam contoh kalau awak nampak dalam soalan, orang tu riliskan batu ke apa macam dalam gambar rajah pertama ni. Okay, so ini adalah case free fall motion. Ataupun awak nampak seorang atlet tenis, dia baling bola ke atas, straight ke atas and then bola terjatuh balik ke bawah. Yang itu pun kita panggil dia sebagai free fall motion. Lagi satu, yang ketiga ni kita panggil dia sebagai projectile. Okay, dia bukan free fall lah, dia projectile. Free fall motion dia melibatkan satu dimensi sahaja, iaitu contohnya kalau kita baling ke atas dia hanya melibatkan paksi X, paksi Y saja. Kalau kita baling straight, okay, horizontal dia akan melibatkan paksi X saja. Itu adalah free fall. Dia tidak melibatkan 2 dimension. Macam gambar yang ketiga yang ini, dia melibatkan 2 dimension. Satu dari segi faktor X dia, okay, dan dia ada tinggi. Okay, ketinggian dan juga dia ada jarak dia travel tu daripada orang ni dan ke hadapan tu, itu adalah X component. Ketinggian dia daripada starting point orang tu baling ke atas, itu adalah Y component. So maksudnya dia melibatkan 2 dimension lah. Macam yang case pertama tadi, dia hanya melibatkan atas dan bawah saja. Case yang kedua, kita assume dia free fall sebab apa? Sebab dia kita assumekan X axis ni terlalu kecil. Okay, so maksudnya kita ignorekan X axis and then kita apply Y axis saja. Okay, ini untuk case 1 dan 2 lah, itu adalah free fall. Untuk case yang keempat ni pun free fall sebab apa? Sebab dia melibatkan pergerakan dalam linear motion yang 1 dimension saja, iaitu ke atas dan ke bawah lah, dia tak melibatkan X axis. Okay, so itu pengenalan dia. Okay, ini adalah antara situation free fall motion. So kalau ada soalan, just shout to me. Okay, alright. So, under free fall motion, ini adalah satu fenomena yang sangat-sangat interesting, okay. Galileo famous demonstration, okay. Dia find out kan satu demonstration yang dibuat oleh saintis yang bernama Galileo ni, dia buat eksperimen, okay, dalam keadaan vacuum tau. Surrounding dia mesti vacuum. Maksud vacuum tak ada air resistant. Vacuum. Gambar rajah ni just nak buat contoh je lah, okay. Maksudnya no air resistant. Okay, gambar rajah ni secara contoh sajalah, okay. Galileo ni, okay, dia ambil satu cannonball, okay, cannonball 10 kg dan satu lagi dia gunakan batu yang seberat hanya 1 kg je. Walaupun perbezaan mass 1 kg dengan 10 kg tu kan, dia find out bahawa bila dia riliskan batu dan juga cannonball tu dalam satu height yang sama, contoh kat sini lah kan, saya conteng. Okay, contoh dia riliskan kat sini cannonball. Okay, satu lagi ada batu kecil lah, 1 kg dengan 10 kg. Okay, dia riliskan pada ketinggian katakan 10 meter. Okay, dalam surrounding, provided that the surrounding is in vacuum. Okay, bukan surrounding macam kita sekarang ni. Okay, dalam surrounding dalam vacuum, dia find out bahawa masa yang diambil oleh batu yang berat 10 kg ni dengan batu yang 1 kg ni untuk sampai ke bawah ini adalah sama. T yang 10 sama dengan time taken by the 1 kg. Okay, so kalau ikut logik lah kan, sepatutnya 10 kg yang sampai dulu kan sebab 10 kg berat and then dia akan bergerak pantas ke bawah lah. Okay, tetapi dalam environment vacuum, maksudnya dalam environment tersebut tak ada air resistant, dua-dua objek ni akan sampai pada dasar ataupun akan sampai pada satu point dalam masa yang sama. Tak ada 10 kg ni tercepat sikit daripada 1 kg. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan free fall. Maksudnya eksperimen yang didapati bahawa dua objek walaupun berbeza berat tapi dia boleh sampai dekat bawah ni dalam masa yang sama. Tapi provided that the environment is vacuum lah. Okay, maksudnya tak ada air resistant. Barulah statement ni valid. Tapi kalau ada resistant, dia akan ikut hukum alam macam biasa. Maksudnya 10 kg akan sampai dulu daripada 1 kg. Okay, so situation dia kalau nak
nak capai tahap time 10 kg tu sama dengan time 1 kg, mestilah environment dia tak ada air resistant, iaitu di dalam vacuum. Okay. So itu antara eksperimen yang paling mind blowing lah yang Galileo ni dapat. Okay. So daripada situlah dihasilkan konsep free fall motion ni. Okay. So apakah itu free fall motion? Okay, ni just for introduction since awak pun tak belajar lagi. Okay. Free fall motion is a one dimension motion with a constant acceleration due to the actions of gravity on an object. So maksudnya free fall motion ni adalah satu pergerakan yang hanya dipengaruhi oleh gravity. Okay, dia tidak dipengaruhi apa-apa force yang lain, dia hanya dipengaruhi oleh force gravity. Gravity is a force iaitu daya. Okay. So tajuk gravity ni kita akan belajar chapter 6. Okay. So for your information, gravity is a force. So untuk objek yang jatuh ke mana-mana lah, okay, hanya disebabkan oleh force daripada gravity, kita panggil dia sebagai free fall. Tapi kalau objek tu awak baling, maksudnya awak kenakan force pada initial state ni kan, awak baling sekuat hati awak. Maksudnya force tu datang daripada awak, bukan daripada gravity. Itu bukan free fall motion, itu sudah jadi projectile motion. Okay, itu yang perbezaan di antara free fall dan projectile. Free fall, you don't need external ataupun you don't need extra forces, you hanya perlukan gravity forces saja untuk menghasilkan pergerakan dia. Tapi projectile, dia memerlukan external force lah untuk dia initiate the motion. So daripada situ kita panggil dia projectile. So free fall tak perlukan force lain kecuali gravity. Okay. Dan free fall is a one dimension motion, sama ada di ke atas, biasanya case kita ke atas ke bawah lah. Dia akan releasekan objek tu tanpa apa-apa force. Maksudnya contoh awak ada batu, awak lepaskan je batu tu pada satu-satu point. Awak tak kenakan force, awak tak beria baling dia. Awak just releasekan jari awak daripada batu tu macam biasalah. Tak ada apa-apa force. Itu yang kita panggil sebagai free fall motion lah. Okay. And it's only okay, dalam free fall motion, dia punya acceleration dia adalah constant tau. Okay, so maksudnya contoh kita ada equation of motion, kita ada 4 kan equation of motion. So contoh V square is equal to U square plus 2AS. Lagi satu kita ada S UT plus half AT square. Lagi kita ada S is equal to half AT. S is equal to half U plus V. And last kali kita ada V is equal to U plus AT. Okay, ni adalah 4 equation of motion. Okay, yang ini awak dah biasa jumpa lah equation ni. Okay, so untuk free fall motion, dia punya acceleration ataupun quantity acceleration dalam equation ini adalah value dia constant. Okay, so maksudnya value dia sama saja. Apakah value dia? Nanti kita tengok kat bawah. Okay. In free fall, there are no other forces or acceleration acting on the object including air resistance or other forces of friction. Okay, so maksudnya untuk free fall tu berlaku, awak kena ignore air resistance, awak kena ignore any other force. Yang ada hanyalah gravity sahaja, iaitu force gravity itulah. Okay. So lepas tu, under free fall motion, acceleration of an object is known as gravitational acceleration ataupun acceleration due to gravity. Nama yang sama, orang yang sama tapi ada 2 nama lah. First dipanggil sebagai gravitational acceleration ataupun acceleration due to gravity. So simbol acceleration awak untuk tajuk free fall, dia dah tukar kepada G. Okay, so maksudnya daripada equation atas ini, equation linear motion atas ini 4, so semua terms yang A awak kena tukarkan kepada G lah. Sebab apa? Sebab sekarang acceleration kita adalah satu value yang constant value, yang value dia bersamaan dengan 9.81. Okay, semua question yang dealing with free fall, value acceleration awak dah tak perlu cari, iaitu value dia dah ada beri. Okay, iaitu 9.81. So you don't need to find what is the acceleration of the equation ke apa. Tak ada. Kalau awak nampak itu adalah case free fall motion, iaitu objek yang jatuh hanya di atas pengaruh graviti saja, dia punya acceleration automatically you have to know value dia adalah 9.81. Dia tak ada value 7 ms negatif 1 ke 1 ms negatif 1, tak ada. Negatif 2, sorry. So acceleration is a constant value untuk free fall, iaitu value dia ada 1 je, iaitu 9.81. Okay. So, lagi satu statement, initial velocity U for free fall motion is equal to 0. Tadi acceleration kita dah ada satu value iaitu 9.81. Satu lagi dalam free fall, untuk initial velocity kita, value kita adalah 0 meter per second. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok contoh ni eksperimen free fall lah. Okay. Gambar ni.
Awak nampak tak starting point dia hanya tangan orang tu dia hanya riliskan sahaja bola merah ni. Dia tak beria baling bola merah tu, hentam bola merah tu ke bawah, tak. Dia hanya riliskan sahaja, dia tak kenakan apa-apa force. So maksudnya bola merah ni akan ke bawah only due to the gravity sahaja. Okay. So bila atas ni, pada starting point dia, bola tu di dalam tangan lelaki tersebut. So maksudnya at initial state, bola tersebut tidak bergerak. So that's why you punya initial velocity sama dengan kosong. Okay, sebab apa? Sebab kita assume initially bola tu berada di dalam genggaman lelaki tu lah kan. So maksudnya initially bola tu tak bergerak. Bila you release, baru dia ada velocity. That is your V lah, final velocity. So initially, dia punya velocity adalah kosong. Okay, so dua benda yang you kena tahu iaitu yang inilah. Acceleration kita dalam free fall sama dengan 9.81. Initial velocity bukan final velocity. Initial velocity iaitu U kita adalah always equal to 0. Dua benda ni it's a always value lah dalam kita punya equation. Okay, so you don't need nak cari dah, tak susah nak cari. Okay, bila nampak equation boleh terus guna dua value ni. Okay, so apakah teori untuk eksperimen ini? Okay, ini adalah teori dia. When a body of mass ni any object lah with mass, okay, fall freely from a certain height above the ground, it experience a linear motion. So maksudnya bila ada satu objek yang dilepaskan daripada satu-satu ketinggian, dia akan mengalami linear motion, iaitu motion yang straight line je, iaitu ke bawah lah. Okay, so the body will obey the equation of motion as is equal to u t plus a t square. Okay, so ini antara salah satu equation of motion lah. Okay, so tadi saya cakap untuk free fall satu syarat kita a is equal to g, value dia adalah negatif 9.81. Oh tadi tak negatif sorry. Ni negatif 9.81 lupa pula. Okay, negatif 9.81. Lepas tu tadi satu lagi statement, initial velocity kita sama dengan kosong, ms negatif 1. Okay, so all this information kita boleh masukkan dalam equation yang inilah. So bila initial velocity kita kosong, yang ini akan jadi kosong. Okay, at square ni dia akan tukar kepada negatif g. Okay, so nanti equation kita akan jadi equation kita nanti daripada situ dia akan jadi s is equal to 1/2 negatif 1/2 g t square. Sebab apa? Ut tadi dah kosong. Okay, a kita gantikan dengan negatif g. Okay, so jadilah the equation negatif 1/2 g t square. Okay, akan tetapi satu lagi benda yang you kena tahu. Okay, contoh satu bola tu dia release ke bawah. Okay, dengan height sebanyak 2 km. Secara displacement, saya dah pernah ajar, kalau benda tu bergerak ke bawah, dia punya simbol apa? Negatif. Positif ke negatif? Yes, negatif. So maksudnya dekat sini, 2 km tu adalah negatif. So maksudnya displacement awak sama dengan negative displacement because you are releasing an object downward ke bawah. So displacement awak always negatif lah. So maksudnya dekat sini you boleh substitutekan S sama dengan negative H. H tu any ketinggian yang diberi lah. So jadi ni equation awak nanti dekat sini dia akan jadi negative S is equal to negative 1/2 GT square. So negatif potong dengan negatif, so jadilah dia equation S is equal to 1/2 GT square. Okay, tetapi S ni kita tukarlah, kita dah tak panggil displacement sebab kita akan panggil dia sebagai height ataupun ketinggian. So yang ini tukar jadi H. Okay, so therefore jadilah equation yang macam bawah ni. Okay, so ini adalah derivation dia. So jadilah equation dia, S kita tukar dengan H iaitu ketinggian. So jadilah H is equal to 1/2 GT square. Okay, so that is the derivation lah mula-mula. S substitute dengan negative H. U kita tahu dia adalah free fall, so automatically value initial velocity dia kosong. Acceleration kita tahu dia free fall, so automatically you have to change your acceleration into negative G. Okay, so akhir sekali kita dapat equation yang last ni lah. Okay, so dengan equation ini, okay, nanti dalam eksperimen kita awak dikehendaki untuk plot graph. Okay, macam mana nak plot graph? Saya rasa tak ada masalah sebab SPM pernah ni lah kan. So macam mana nak plot graph daripada equation ni? Cara dia adalah awak comparekan equation tersebut dengan y is equal to mx plus c. Dah ajar tak ni masa MX? Dah ajar kan? Ada. Pandai. Okay, so susun balik y mx equal to plus c and then you susun balik equation yang dia dapat ni, okay, dekat bawah dia. So y kita sama dengan h
So nanti dia akan jadi 1/2 GT square. Okay. So jadi equation dia macam ni. So therefore from here, okay, nanti dalam awak punya eksperimen tu dia ada prosedur lah. Ni saya lompat ni baru teori. Prosedur dia suruh awak plot graph H versus T square. Okay, so maksudnya H ni akan jadi awak punya y axis, T ni akan T square akan jadi awak punya x axis lah. Okay, so bila macam ni, okay, bila dapat equation macam ni maksudnya nanti dalam prosedur dia ada tulis lah prosedur awak kena plot graph H versus T square. Okay, so maksudnya automatic dah tahu yang y axis awak kenalah H punya value and x axis awak mestilah T square. Okay, so based on this equation, awak comparekan equation ni. Y sama dengan H. Okay, dah betul. So dah tak payah rearrange dah. Okay, so lepas tu x kita mestilah sama dengan T square. T square sini. Okay, so based on this comparison, dua ni, awak rasa untuk equation kita yang H equal to half GT square ni, dia ada y-intercept tak? Rasa-rasanya. Apa? Zero. Tidur? Tak ada kan? Tak ada kan? Sebab apa kat sini dia tak ada tambah ataupun dia tak ada plus apa-apa kat sini. So maksudnya C kita tak ada. So maksudnya nanti graf awak mestilah tiada y-intercept. Kalau awak plot graf, tiba-tiba graf kan, contoh graf, tiba-tiba ada y-intercept. Pap kat sini ada y-intercept kan kat sini. Maksudnya data awak tu problem, masalah. Okay? So tapi secara biasanya lah kalau face to face dia memang ada student yang akan dapat sikit lah y-intercept mungkin dekat sini. Dia macam terlanggar sikit y-intercept. It's okay. Okay, tapi I want to hear about the explanation dekat discussion. Okay, tapi secara teori dia tidak akan ada y-intercept sebab apa? Sebab equation kita memang tak ada y-intercept. Okay. So lepas tu satu lagi benda yang you boleh dapat daripada sini adalah you punya value gradient. Okay, so you rasa bila you buat comparison ni, gradient you berapa? MU equal to apa? Rasanya. M tu value gradient kan dalam standard equation. Yes, apa? M apa? 1/2. 1/2. Okay, M awak so kat sini. So M awak kat sini dah kan? So maksudnya M awak adalah the whole thing here, 1/2G. Okay, itu adalah M kita. So maksudnya M kita sekarang adalah 1/2 darab G. Okay, so this is what we need. Iaitu M is equal to 1/2 darab G lah. Okay, so sebab apa kita perlu? Sebab apa? Sebab soalan ni dia punya learning outcome dia. Okay, alamak saya tak buat learning outcome Okay, sekejap learning outcome sekejap kita tengok dekat sini. Okay, learning outcome dia ni we want to determine the acceleration due to the gravity. Maksudnya dalam eksperimen kita nak cari value gravity, G. Okay, value gravity, kita tahu standard value dia adalah 9.81 meter per second square. Okay, tetapi since kita buat eksperimen, maksudnya kita nak kaji sama ada apa yang kita dapat tu sama tak dengan teori punya value. Yang 9.81 ni teori So apa yang kita dapat daripada eksperimen, itu adalah daripada gradient kita. Tadi gradient kita berapa? M is equal to 1/2G kan? Yang kita buat comparison tadi. Yang ini, equation ini. Okay. So, bila macam ni, awak rearrangekan equation awak tinggalkan G kat sebelah. Okay, dia akan jadi 2M. Betul tak? Okay, so maksudnya nanti gravity awak daripada eksperimen, jawapan dia adalah 2 darab value gradient yang awak akan dapat daripada when you plot your graph lah. So ini adalah value awak. So bila awak buat calculation, awak kira-kira awak dah dapat gradient awak and then awak darab dengan 2, tiba-tiba awak punya G awak adalah sama dengan 12 meter per second square. So maksudnya tepat ke tak? Tepat ke tidak rasanya jawapan awak tu? Tidak, betul. Sebab apa? Sebab teori kita dapat 9.81 tapi eksperimen kita dapat 12. Okay, so maksudnya ada perbezaan dekat situ. So bila ada perbezaan, awak kena kira percentage of difference lah. So maksudnya nilai teori minus dengan nilai eksperimen ataupun nilai eksperimen minus teori. So maksudnya 12 minus dengan 9 darabkan dengan 100%. So carilah percentage dia berapa. Okay. So kira-kira dapatlah percentage. Itu adalah kita panggil percentage difference lah. So nanti kita tengok kat bawah. Okay. So itulah dia. Okay. Idea dia lah macam mana awak nak dapat value G ni. It's from your gradient. Okay. So tu saya kata part teori So equation yang awak kena guna adalah yang macam saya tunjuk ni lah. Okay.
So nanti contoh graf awak kan. So maksudnya graf awak tu nanti dekat sini y axis dia tadi apa? H. So H lah dekat sini. With unit Okay. So kalau awak guna cm, cm lah dia. Kalau awak guna meter, meter lah dia. It depend on you. So kalau x dia adalah tadi kita tengok kita dah buat comparison dengan y is equal to mx plus 6. X kita adalah t square. And then from the procedure pun dia minta kita plot graph h versus t square. Okay, so t square is a second square lah unit dia. Okay, lepas tu you kena ada title. Okay, title. So buatlah title. Title dia graph of, ini apa yang awak kena buat dalam lab report graph of h against t. Okay, so garis. Itu adalah benda yang you kena ada. Lepas tu, nanti you kira lah berapa scale yang you perlu letak kat sini dan berapa scale yang you perlu letak dekat sini. It depend on the data that you have. Okay, so secara teori tadi, kita punya equation sama dengan H is equal to 1/2 GT square. Okay, so maksudnya gradient kita from here, our gradient is equal to 1/2 G lah. Bila kita comparekan ni dengan Y equal to MX plus C. Okay, so maksudnya kita tak ada plus C kan, maksudnya kita tak ada y-intercept. So what I am expecting from your result is you punya graph tu mestilah bentuk dia macam graph saya ni, iaitu you are passing through 0. Okay, maksudnya you tak ada y-intercept. Tetapi andai kata ada, tak apa, don't worry. Okay, tak apa, don't worry. So maksudnya kalau dia ada y-intercept, maksudnya graph you tu macam ni. Dia langgar paksi y, maksudnya dia ada y-intercept lah kan. So bila dia ada y-intercept maksudnya dalam throughout your experiment you ada error lah. Okay, antara error dia adalah ada air resistance. Okay, sebab apa? Sebab free fall ni dia punya syarat kan saya cakap tadi, dia tak ada air resistance, dia tak ada external force yang paksa benda tu untuk jatuh ke bawah. Dia just very effortless punya motion lah. Okay, dia just release macam tu saja. So maksudnya kalau ada error, you can write in your discussion about error. So antara error dia adalah first, air resistance. Okay. Yang kedua, external force. External force tu mungkin you boleh cakap masa you release tu ada berlaku sedikit macam you bagi force dekat initial state dia. You tak release dia secara lembut. Maksudnya you ada macam mungkin tangan you ke bawah sikit ke, so maksudnya akan ada force lah dekat situ. Okay. So external force is one of the factors of error lah. Okay, itu antara salah satunya. So you can discuss about these two things. Okay, so maksudnya nanti masa you nak buat eksperimen ni dekat rumah, okay, you make sure you tak ada air resistance sangat lah. Okay, tak ada ribut taufan dekat tempat you, tak ada kipas tu boleh turn off. Okay, so antara salah satu cara untuk precaution step kita, okay, adalah turn off your fan. Off fan. Okay, itu antara salah satu dia untuk kita reduce air resistance. And then kalau ada external force pun, you cakap lah, you should release your punya ball ke apa ke without exerting any external force. Okay, masa you releasekan dia tu. Okay, so bila ada external force yang include dalam you punya eksperimen, itu yang menyebabkan you dapat y-intercept ni. Okay, tapi secara teori dia tidak ada y-intercept. Okay, so boleh-bolehnya cuba dapat yang tak ada y-intercept ni lah. So kalau tak boleh, barulah bagi saya yang ada y-intercept tu. Okay, alright. So what you going to need? Okay, okay, sorry, belum habis lagi. Okay, lepas tu cara nak kira gradient. Okay, gradient dia kira macam ni je. Yang segitiga macam biasa yang awak dah buat masa SPM tu. Okay, formula dia adalah M is equal to Y final minus Y initial over X final minus X initial. Okay, equation yang ini. Gradient. It's a standard equation untuk gradient lah. Y final maksudnya, so bila you extrapolate kan you punya graph kan. Y final, so ini adalah initial point. Tak kisah segitiga you ni you nak ambil daripada mana ke mana. Tetapi dia ada syarat. Panjang dia ni, panjang segitiga awak ni mestilah lebih 6 cm. Yang ini pun mestilah lebih 6 cm. Sebab apa? Sebab dia ada markah. Nanti dalam lab report writing, kita akan ada rubrik. Kalau kita tengok awak punya gradient tu, triangle dia terlalu kecil. Iaitu less than, I think 8 cm kot. Nanti saya tengok balik. Saya rasa 8 cm. 8. 8 kan? 8 cm. Thank you very much. It's 8 cm. Saya rasa saya ni salah pula. Okay, you kena, triangle you kaki dia mesti kena besar daripada 8 cm. Kalau tak besar daripada 8 cm,
dia akan tolak markah, satu markah masa dalam rubrik nanti dah, masa dalam exam dia akan tolak markah awak. Okay. So make sure masa you nak buat triangle gradient tu mestilah kaki dia atas bawah tu 8 cm, besar daripada 8 cm. Okay, so dekat situ initial point, yang ni final point. Okay, so masukkanlah value you dekat y axis kat sini berapa. So yang ini akan jadi y final. Okay, yang kat sini akan jadi x final, t lah So dekat sini dia akan jadi y initial, so dekat sini dia akan jadi x initial. So tukarlah. So kalau kita sekarang y komponen kita adalah h, so maksudnya h final minus h initial. Okay, yang ini adalah general formula. So you kena tukar berdasarkan kuantiti apa yang kita guna untuk y komponen dan x komponen. So x komponen kita adalah t, so maksudnya t square, so t square final minus t square initial. So masukkan je value apa yang dapat kat sini, value apa yang dapat kat sini lah. Okay, so you kira-kira nanti you akan dapat you punya gradient sama dengan berapa. Okay. Alright, so satu lagi benda penting, unit gradient pun kena penting juga lah. Okay. Sebab apa? Sekejap saya padam yang array system ni. Okay. Unit gradient awak boleh dapat daripada sini H dia punya unit adalah M. Okay. T square unit dia adalah S square. So therefore your gradient adalah unit dia sama dengan MS negative 2. This going to be your unit for your gradient. So sebab apa? Sebab daripada gradient ni kita akan dapat G. So nampak tak? G adalah gravitational acceleration, iaitu unit dia MS negative 2. Itulah logik dia. Okay, gradient mestilah unit dia dalam acceleration MS negative 2. Okay, so settle dah 4 gradient. Ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni yang 4 graf ni. Ada yang tak jelas ke? Patutnya you dapat very linear graph macam tu, straight line je. Okay. Okay semua? Clear? Clear ke? Okay tak? Okay. Okay. Thank you very much. Alright. Alright, so this is the apparatus that you're going to need. Okay. First, you have to download a Feebox app. Feebox app. So sekarang boleh try search dekat you punya App Store ataupun Play Store. Dua-dua ada. Feebox app. Nak download sekarang pun boleh. Okay. Lepas tu you mestilah ada measuring tape ataupun meter ruler yang panjang. Tak kisahlah panjang ke pendek. Okay. Lepas tu you kena ada click ball pen. Click ball pen ni adalah ball pen yang boleh tekan-tekan tu. Okay. Pen yang kita tekan-tekan. Bukan pen yang tutup. Okay. Pen yang tekan-tekan tu. Lepas tu you need a cellophane tape ataupun binding tape ataupun you need plasticina, any of one. Okay. Lepas tu you need a metal ball ataupun metal paper clip. Metal paper clip tu nanti gambar dia saya tunjuk. Ataupun you need a marble, guli, ataupun you need a steel ball. So yang dua ni, you boleh pilih salah satu lah yang mana ada kat rumah je. Okay. Lepas tu you need a vertical wall, iaitu dinding rumah. Okay. Lepas tu you need a pair of scissors or cutter. So ni untuk urusan potong-potong semua tu lah. Okay. So ini dia yang you perlukan. Okay. So cuba download Feebox ni. Okay. Nanti saya terangkan cara nak guna dia macam mana. Alright, so itu apparatus dia. So ini adalah setup yang you kena buat lah. So first, you need an app from your smartphone dekat bawah. Letak dia dekat lantai awak. Okay. Lepas tu you kena ada tape. So tape ni warna kuning ni. Okay. Lepas tu you kena ada binding tape. Binding tape ni tujuan dia adalah untuk lekatkan pen you dekat dinding. Okay. Tak kisahlah you nak guna binding tape ke, nak guna gam gajah ke apa. Yang penting pen you tu boleh lekat dekat dinding dan dia tak jatuh lah. Okay, nak guna plasticine pun boleh. Double sided ke apa ke tak kisah. Okay, yang penting pen you tu berada dalam posisi yang stable kat dinding. Okay, lepas tu apa lagi? You kena ada metal paper clip. Metal paper clip ni yang macam ni dia punya gambar. Jelas tak? Dia macam clip kertas yang besi tu, yang macam penyepit baju tu. Okay. Okay, so itu antara setting dia lah. Okay, in reality dia macam ni lah. In reality dia macam ni. Simple je setup dia. Okay, nampak tak? You ada phone kat bawah. Phone ni sebab apa? Sebab kita perlukan apps tadi tu, Feebox apps tu. Okay, lepas tu you kena ada tapes lah. Mak ayah you yang kalau tukang jahit tu senang kot dapat. Kalau yang tak tukang jahit ni mungkin boleh guna pembaris biasa je. You cuba ukur ketinggian dia lah. Okay. So lepas tu yang itu ada pen, nampak tak pen tu dilekatkan guna plasticine. And then yang inilah metal paper clip tu. Okay. So boleh guna alatan ini sahaja. Okay.
app kita ni tujuan dia adalah untuk kita record time. Okay, kita nak record time berapakah masa yang diambil oleh paperclip ni untuk dia jatuh ke bawah setinggi 45 cm. Okay, so cara untuk kita wujudkan situation free fall. Situation free fall adalah tak ada air resistance. Paling-paling pun kita kena tutup kipas lah. Okay, lepas tu masa kita release, apa yang kita perlu buat adalah kita sangkutkan kita punya clip paper tu pada hujung pen kita, and then kita slow-slow pen kita tu kita tekan supaya dia ke dalam. Macam tu lah. Okay, maksudnya supaya pen kita tu dia ke dalam lah. Kalau kita tekan kan pen keluar kan. So kita tekan supaya pen kita tu ke dalam. So bila pen tu ke dalam, okay, automatically you punya metal paper, clip paper ni akan jatuh ke bawah lah. So maksudnya we assume tak ada external force. Okay, hanyalah pen tu saja. So maksudnya you kena make sure you tak kenakan force dekat pen tu lah supaya dia tak terkejut and then benda tu jatuh ke bawah. Tak boleh. So nanti you punya tu jadi tak valid. Okay, dia kena naturally jatuh daripada pen tu. Okay, so apa yang apps ni buat, dia akan record time you start dia jatuh ni. Okay, sampailah time dia sampai kat bawah ni. Itu yang fungsi apps ni. Tapi fungsi apps ni kita guna acoustic timer. Maksud acoustic timer ni adalah dia akan detect bunyi. Okay, so maksudnya you have to make sure your surrounding selain daripada free air resistance, tutup kipas, you juga kena free bunyi. Okay, contoh kalau ada adik-adik yang kecil-kecil kan, cuba cari kawasan yang adik-adik you tak selalu pergi. Okay, yang senyap, okay, yang tak ada ambient surroundings yang sangat sound yang sangat tinggi frekuensi dia. Okay, macam contoh bunyi-bunyi biasa kipas tak kisah, bunyi yang tak kuat sangat dia tak kisah. Okay, tapi kalau sebab dia nak detect bila you klik pen tu dia ada bunyi kan. So daripada bunyi itulah timer ni akan start, and then bunyi seterusnya iaitu bila you jatuh kat sini dia akan stopkan timer tu automatically. So automatically timer tu akan setkan masa you dekat sini lah. Bunyi dekat sini satu, bunyi dekat sini satu. Okay, so kalau ada bunyi yang lebih tinggi daripada bunyi dekat sini masa you pumpkan pen you tu, okay, ataupun bunyi masa dia jatuh ni, maksudnya timer you tu akan stop sendiri. Okay, so make sure you kena surrounding you tu kena tak bising sangat lah kawasan dia. Okay, supaya timer awak betul-betul detect sound yang pertama dan sound yang kedua sahaja untuk dia start and then dia end the recording time. Okay, so itu adalah fungsi apps kita lah. Okay, so lepas tu ketinggian dia macam tu 45 cm. Okay, ada apa-apa lagi tak sekejap saya fikir. Okay, tu je rasanya. Okay, so inilah setup you very simple. Okay, so dalam masa seminggu ni cubalah, kalau saya rasa semua ada, cuma mungkin yang tak ada tu klip kertas tu je kot. So kalau tak ada, cuba awak cari apa-apa objek yang awak boleh gantikan dengan klip kertas tu. Tak kisah. Okay, nak ambil batu pun boleh. Tapi satu lagi precaution step. Awak kena make sure lah awak punya telefon ni bukan dekat impact point tau. Contoh, ada kan tadi antara alatan dia boleh guna batu, boleh guna marble, boleh guna steel ball. Okay, kalaulah benda adalah terjatuh atas awak punya telefon dan telefon awak crack, itu risiko sendiri ya. Okay, so maksudnya telefon awak tu awak kebelakangkan sikit daripada you punya impact point ataupun tempat dia jatuh tu. You buatlah try dulu dia jatuh kat mana, you tengok. Okay, ataupun you boleh letak mungkin kertas ke apa untuk menghalang you punya telefon tu daripada kena hentaman tu kan. Boleh jadi retak lah kalau contoh you guna batu ke apa. Kalau you guna setakat clip paper ni tak apa. Okay, kalau yang batu tu semua you kena make sure telefon you tu jauh sedikit lah daripada impact. Jangan jauh sangat. Kalau jauh sangat nanti dia tak dapat detect. Okay, so itu antara ni lah. So first, tak ada air resistance. Second, timer tu perlukan surrounding yang senyap. Okay, yang last kali tu itu untuk precaution awak punya telefon sendirilah. Okay. Okay, ini adalah table yang awak perlukan. Okay, so awak nanti dalam table awak nak salin yang table ni pun tak kisah. Okay, so ini adalah table dia. So first kita ada column reading. So maksudnya nanti awak kena record reading sebanyak 6 jenis reading. Okay, first you are starting with 45 cm from your floor lah, daripada lantai ke atas tu 45 cm. Lepas tu you tingkatkan sikit 55, lepas tu tingkatkan lagi 65, 75, 85, 95. So that's why kita perlukan tape. Kita tak macam kalau ada ruler yang pendek-pendek tu macam nanti takut ketinggian awak tu awak termiss mana-mana section. Okay, so cuba cari tape lah kalau boleh. Tapi kalau tak ada pun tak apalah, guna je lah ruler ke apa yang mana-mana lah. Tapi make sure you tak miss division of the ruler tu lah. Okay, so lepas tu setiap bacaan contoh 45 cm you kena repeat 3 kali, iaitu yang ini
T pertama berapa, T kedua berapa, T ketiga berapa. Okay, and then you kira average dia. Okay, so kalau you nampak kat sini, kalau you dah install lah you punya VBox tu, VBox pula tadi, apa lah apps tu tadi? Betul lah VBox, okay, VBox tu, okay, dia punya decimal places untuk timer tu adalah 3 decimal places. So maksudnya, semua jawapan you ke bawah ni mestilah dalam 3 decimal places. Okay, yang ini pun 3, yang ini pun 3. Okay, so jawapan you pun mestilah 3 decimal places. Ini penting lah. Okay, so lepas tu bila dah dapat T average, you squarekan T average. Ni T square ni adalah T average T average you squarekan, barulah you dapat yang kat sini lah. Okay, so untuk plot graph, value data yang you perlu fokus adalah yang value yang di kolom kedua ni, iaitu you punya H, dan juga kolom yang terakhir iaitu you punya T square. So nanti you plot graph kan, plot graph, okay, so maksudnya T square kat sini, H kat sini. Okay, so maksudnya value-value yang dekat bahagian paksi T square ni mestilah datang daripada kotak ni, yang bahagian value kat situ datang daripada kotak H yang inilah. Okay, itulah dia punya jalan kira dia. Macam tu je. Okay, so itu je. Okay, dia punya table. So maksimum ketinggian 95 cm Okay. So nampak tak uncertainty dia 1 decimal places. So bawah ni pun semua kena follow 1 decimal places. So kita tengok uncertainty kita tu berapa, tahu. Okay. So lepas tu okay, ini adalah lab report format. Okay. First, I want to see your punya title. Second, I want to see you punya learning outcome. Salin je balik yang title dan learning outcome. Teori ni pun salin balik daripada buku lah, yang you punya lab manual. Lab manual ada dalam VBox, okay, yang ada buku warna biru, okay, lab manual. Okay, disalin title, disalin learning outcome, ada juga teori. Awak nak salin daripada saya punya tadi pun tak apa, yang teori tu, okay, yang kotak atas tu. Lepas tu observation, dalam observation kita ada 5 jenis benda yang saya nak tengok. First, data tabulation, iaitu table atas ni, okay. Lepas tu, saya nak tengok awak kira centroid. Tahu tak centroid tu apa? Siapa tak tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Okay. Centroid tu, kalau awak nampak kat sini, simbol dia adalah, kalau yang nampak tak simbol dia ni, X, Y tu ada atas bawah, atas flat, apa line ke atas tu. Apa maksud dia maksudnya? Dia adalah apa? Dia adalah the mean of X component dengan the mean of Y component. Okay, so maksudnya nanti, ni adalah mean ataupun average of X, average of Y component. Okay, so maksudnya nanti untuk X component tadi kita ada T square ni kan. So maksudnya nanti contoh you dapat kat sini 0.003, 0.003 juga 0.003, 0.002, 0.001 contohlah, okay. Lepas tu yang ni 0.002 balik, okay. So nanti you sum upkan all the value and then you bahagikan dengan 246 lah. Value berapa? Total? Sekejap. Total berapa? Bahagi dengan 6. So jadilah dia kita punya point untuk T square lah, iaitu X component yang macam ni. Okay, value yang ni. So jadilah dia macam tu, X component kita. So untuk H pun sama, you sum up kan 45 tambah 55, tambah semua, and then you bahagikan dengan 6. So total bahagi 6. So dapatlah Y component yang mean dia lah, average Y component. Okay, so value X tadi tu, value yang you dah kira average dengan Y tu tadi, ini adalah kita panggil centroid point. Okay. Centroid point ni, okay, you kena tunjukkan dia dalam you punya graph. Contoh graph you kan. Contoh dalam graph tadi, mana graph tu? Okay, contoh graph X ni. Contoh tadi value X ni dengan Y ni, you dapat value dia, contoh purata X axis tadi, you dapat 0.003. Lepas tu purata untuk Y axis, you dapat berapa dia punya ni, decimal place. Okay, 1 decimal point. Contohlah you dapat berapa? Mungkin you dapat 55 cm. Okay, so nanti you cari dekat you punya scale ni, you cari X yang 0.03 dekat mana? Contoh 0.03 X dia dekat sini. Okay,
Lepas tu you cari 55 y dia dekat mana? Contoh dekat sini, contoh. Okay. So pertembungan di antara dua point ni, ini adalah kita panggil dia sebagai centroid. Iaitu pertembungan di antara mean value daripada x-axis dan juga mean value daripada y-axis tu kita panggil dia centroid point. Okay. So dalam graf you kena tunjuk you punya centroid point dengan cara bulat crosskan. Macam ni lah yang macam saya buat tu. Okay. Macam ni. Itu adalah centroid point. Okay. So formula dia saya dah tunjukkan tadi kat bawah tu. Okay. Dia adalah mean untuk x component dan juga mean untuk y component. Lepas tu saya nak tengok awak kira awak punya gradient awak. Gradient saya dah tunjuk tadi, calculation dia y final minus y initial bahagi x final minus x initial. Lepas tu daripada gradient, tadi equation gradient m is equal to 1/2g kan. Okay, so you compare kan. Contoh gradient you dapat berapa kan. So contoh you dapat gradient you adalah 5 meter per second. Contoh, okay, mu. So you substitute lah 5 meter per second tu dalam you punya gradient. So jadilah equation dia 5 is equal to 1/2g. So you rearrange the equation and then you find out that your g is equal to 10 meter per second square. So ini antara contoh step dia. So nampak tak? Dia lebih kurang dengan 9.81. So maksudnya value ni valid jugalah. Kita boleh terima juga. Sebab 9.81 kalau bunda jadi 10. Okay, contoh. So itu adalah contoh jalan kerja dia lah. Okay. So daripada gradient tu you akan dapat g lah macam saya buat ni tadi jalan kerja dia. And then after that you have to find out the percentage of the percentage difference. So maksudnya value theory minus dengan value experiment. G theory, G experiment. Okay. Dia adalah modulus So maksudnya darab dengan 100%. Okay, so kalau you nak tolakkan besar tolak kecil pun tak apa. Maksudnya 10 tolak 9.81 dapat berapa and then jadikan dia percentage. Okay. So percentage difference biasanya yang terbaik adalah less than 10%. Ini terbaik. Okay, maksudnya less than 10% itu adalah value yang valid lah. Kalau percentage difference you daripada teori terlalu besar, mungkin 20, 30, 40, maksudnya banyak sangat error yang berlaku semasa you conduct your experiment. Mungkin tadi dari segi bunyi, dari segi error resistance yang mempengaruhi you punya result lah. Okay, so nanti daripada situ you kena state all the errors dalam you punya discussion and also the precaution step to counter the error. And then you have to restate untuk discussion you have to restate balik you punya percentage of difference and then berapa value G yang you dapat. Lepas tu dalam conclusion you have to restate your result sama balik macam dalam discussion and then answer back the learning outcome. So contoh learning outcome tadi you want to find the acceleration due to gravity kan. So maksudnya you boleh jawab dekat conclusion the acceleration due to the gravity is determined ataupun apa-apalah jawab balik daripada learning outcome. Itu saja untuk format lab report. Okay. Lepas tu, okay, sorry dekat sini saya terlupa. Tambahnya sikit graph. So maksudnya you kena buat graph lah. Lepas data tabulation, dah cari centroid semua, you kena buat graph and then barulah you cari lah centroid, gradient, percentage of difference semua tu. Okay. So kita ada demonstration video. Okay. Demonstration video ni dia akan tunjukkan awak macam mana cara untuk set awak punya timer, macam mana cara untuk awak gunakan timer tu lah. Dan juga macam mana cara untuk awak ambil reading semua dah ada. Okay. You don't have to worry. You just follow the video. Video dia tak panjang. 9 ke 10 minit je. Okay. So you boleh tengok video tu dengan cara you tekan link bawah ni. Okay. Control and tekan link bawah ni. Tekan control keypad awak tu. Okay. Boleh tekan link kalau yang buka guna laptop lah. Ataupun you can scan this barcode. Okay. Nanti dia akan direct awak ke location video yang saya dah buat lah. Okay. So itu sahaja. Okay. Untuk eksperimen kali ni. Okay. So cara penggunaan dia kejap Eksperimen. Okay. Ada sesiapa yang dah download tak? T-Box ni. Dah. Okay. Pandai. So bila awak scroll dekat main menu tu, cuba cari section acoustic stopwatch. Ada tak? Scroll bawah sikit, dia bahagian acoustic timer ke apa dah. Bahagian timer dia ada tulis acoustic stopwatch macam ni. Ada jumpa? Ada. Dah. Ada. Okay. So bila dah jumpa tu, you setkan you punya threshold kepada 0.04 dan minimum delay kepada 0.2. Ni standard. Okay, you setkan terus ikut apa yang dah dia buat ni. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan threshold ni adalah bunyi awak, bunyi
Sebab jam ni dia berfungsi berdasarkan bunyi. Dia akan start bila ada bunyi, dia akan stop bila ada next bunyi. So maksudnya dia akan ukur timer di antara dua bunyi lah. Okay. So sebab tu kita panggil dia akustik. For your information, sound is a wave tau. Sound tu adalah wave. Sejenis gelombang. So benda ni you belajar chapter 10 kot nanti. Okay. Dia adalah sejenis gelombang. So maksudnya dia ada frekuensi. Okay. So threshold frekuensi ni, threshold ni adalah macam dia detect frekuensi at certain frekuensi baru timer tu dia boleh initiate. Okay. So maksudnya 0.04 tu okay, adalah frekuensi yang kita dah study bahawa dia tak akan detect surrounding punya sound. Contoh tiba-tiba ada kereta lalu ke, okay, dia tak akan trigger you punya timer. Okay, up to certain frekuensi baru dia trigger you punya timer. So maksudnya up to certain threshold ni lah, value threshold ni kita setkan supaya dia tak detect any contoh bunyi pintu ke, dia tak start you punya timer. Melainkan apa yang dah didengar daripada you punya eksperimen. Okay. Contoh andai kata you dah select 0.04, still dia sangat-sangat sensitif dia punya timer tu, maksudnya adik you bersin pun dah boleh start. Okay. You tak sempat nak start eksperimen lagi dah start. You boleh tingkatkan nilai threshold ni mungkin jadi 0.05 ataupun 0.06 atau 0.07 lah, value yang lebih besar. Okay. So kalau dia 0.04 adik you bersin ke, adik you lalu lalang ke, dia tak trigger you punya timer, it's okay, you can proceed with this value. Okay. Minimum delay ni pula kalau sebab I told you sound is a wave. Okay. Maksudnya dia ada gelombang. Okay. Apa yang kita dengar ni, okay, telinga kita ni tak berapa sensitif kan sebenarnya. Apa yang kita dengar, contoh you buat clip pen tadi kan, kita dengar satu bunyi je. Sedangkan dia adalah frekuensi macam continuous bunyi tau sebenarnya. Dia macam gelombang. Dia macam contoh tap kan, sebenarnya dia adalah tap. Semakin slow. Okay, tapi telinga kita hanya detect tap tu saja. Okay, tapi pada hakikatnya, pada realitinya, dia adalah sejenis gelombang. So, 0.02 second ni adalah untuk dia delaykan dia punya reaction time supaya dia tak detectkan gelombang yang kedua tu. Jadi contoh-contoh sound tu dia macam ni tau gelombang dia. Siap tak nampak sangat kan? Gelombang dia semakin slow. So, apa yang 0.02 ni buat supaya dia tak detect gelombang yang dekat second gelombang yang second tinggi. Okay, yang ini gelombang pertama tinggi frekuensi, yang ini second gelombang yang tinggi. Sekejap saya lukis balik. Okay, yang ini frekuensi yang pertama, tinggi kan dia punya value. Ini frekuensi yang kedua, yang ini gelombang yang kedua. Okay, maksudnya frekuensi dia punya value tu rendah sikit daripada frekuensi pertama. So apa yang maksudkan dengan 0.02 ni, dia nak delaykan awak punya reaction time tu supaya awak tak detect frekuensi yang kedua tinggi. Supaya dia tak tiba-tiba start tiba-tiba berhenti dengan secara serta-merta sebab dia detect ada lagi sound lepas tu. Okay, so tapi kalau contoh minimum delay ni ada masalah, tapi setakat yang kita dah buat memang tak ada masalah lah, dah okey dah sepatutnya. Okay, awak boleh increasekan lagi minimum delay tu. Contoh 0.3 ataupun 0.4. Okay, so kalau ada masalah dengan benda dua ni, you boleh try increasekan. Okay, sebab apa? Sebab those two things is very sensitive dengan bunyi. Threshold tu untuk dia detect bunyi yang certain frekuensi baru dia start. Minimum delay tu maksudnya dia nak reduce reaction time dia initiate dengan dia stop tu bila. Okay, so kalau you ada masalah, you boleh inform saya lah. Mungkin saya boleh suggest value yang sesuai. Okay, tapi yang standardnya you boleh setkan value dengan ni. Okay, value-value yang inilah. So cara untuk startkan dia, initiate the time adalah dengan you tekan dekat triangle ni. Okay, timer tak akan start. Okay, timer tu hanya akan start, you tekan ni dulu first and then you buatlah bunyi clap. Pop, timer tu akan start and then pop yang kedua timer tu akan stop. So that is the idea of acoustic stopwatch. Okay, sebab dalam lab kita akan guna stopwatch biasa yang you selalu guna dalam eksperimen, mungkin form 5 dah pernah guna kan. Tapi kita tak ada benda tu, so kita guna dah acoustic stopwatch untuk eksperimen dekat rumah. So jelas tak sangat ni macam mana nak guna? Dah try tak? Menjadi tak? Jadi. Tak? Jadi kan? Okay. So rasanya apps ni is very smart apps. Okay. Semua jenis telefon dia akan detect sama sensitivity dia. Tak kisahlah telefon mahal ke telefon biasa-biasa ke, awak guna tab yang awak dapat daripada KPM ke pun boleh juga. Okay. Dia boleh berfungsi dengan baik. Tak ada masalah. Okay. So itu saja. So contoh awak nak buat next reading, you tekan reset ni lah. So dia akan patah balik pada kosong and then you tekan balik segitiga and then you buat bunyi balik. Okay. Bunyi tu datang daripada clip pen you. You tekan clip pen tu, benda tu jatuh and then bunyi kedua yang stopkan acoustic timer ni adalah masa dia jatuh dekat impact point kat
dia punya floor lah, okay, dekat lantai awak. So itulah dia cara nak guna timer tu, okay. So nanti you dah dapat value timer tu, ini lah time yang kita nak record lah dalam kita punya table, okay. Tadi table kita, mana table kita? Contoh, saya tunjuk. Ni table kita kan. So maksudnya apa yang you kena record dekat bahagian sini ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni adalah timer yang tadi tu lah. Value yang ni. Inilah dia, value dia. Okay, value yang inilah yang kita kena record. So maksudnya setiap ketinggian tu you kena repeat 3 kali. Okay, you kena repeat 3 kali barulah you move kepada next ketinggian yang seterusnya. Okay, so procedure dia ada dalam ni. Yang nampak ni, plot graph H versus T square. So sebab tu daripada equation kita kena rearrange supaya Y axis kita sama dengan H, X axis kita sama dengan T square lah. Okay, macam tu je equation dia punya ni. Alright. Okay, itu saja. Yes. The percentage of difference after minus we have to divide by the theory no need. You just contoh eksperimen awak dapat 10 kan. So teori awak dapat 9.81. So minus kan. So darab dengan 100%. 100% lah untuk kita cari dia punya percentage. Faham ke? Okay, thank you. Okay. Oh, saya tak tulis equation dia. Equation dia nanti kalau, nanti saya tangkap gambar, saya tambahlah kat sini. Okay. So any other question? Nanti equation percentage difference tu saya tunjuk lagi. Okay, ya? Yeah? Yes. Kan untuk discussion kan yang untuk error tu, kalau tak ada error tu tak payah tulis sepatutnya ada error. Sebab apa? Sebab dalam contohlah dalam exam kan, kita memang nak tengok error. Sebab apa? Sebab data yang you bagi tu takkan bagi you macam, contoh eksperimen pertama mungkinlah dia akan bagi awak data yang sama je kan. Okay, tapi untuk eksperimen kedua ni saya rasa dia akan ada error sikit sebab bacaan awak dia mungkin akan jadi kurang konsisten. Contoh tadi dekat dalam timer ni tadi contoh dia bagi 0.285 kan. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua awak mungkin dia akan jadi 0.280. Okay. So daripada situ dia ada inconsistency daripada segi dia punya bacaan timer tu lah. Bila ada inconsistency maksudnya akan ada error surrounding awak yang awak tak perasan. Mungkin ada error system yang kita tak nampak. Macam tu. Okay. So kena tulis juga error kat situ. Melainkan kalau awak dapat 9.81 awak punya value gravity tu kan. Dah kira-kira awak dapat 9.81 barulah awak tak payah buat error. Boleh ke? Alright, boleh. Thank you. Okay, thank you. Any other question? Miss, what's the point of the centroid point? Okay, centroid point. Alright, so kejap saya tunjuk awak. Saya tunjuk awak lab report sini lah Kejap. Sekejap, saya buka ni. Okay, ni contoh. Okay, ni centroid. Alright. Okay. Okay, so ini contoh graf. Ni bukan graf eksperimen ni ni eksperimen, ni saya rasa eksperimen chapter lagi satu, bukan chapter yang ni. Okay, so tapi secara roughly ni macam inilah graf yang awak akan dapat. Okay, yang awak akan bagi kat saya pun macam ni. So kita ada title, nampak tak title atas ni? Okay, yang ni dia scan sebab tu dia jadi macam ni. Okay, title and then you kena ada axis yang betul. Ni nampak saya dah tulis, must show your title. Lepas tu triangle gradient mestilah besar daripada 8 cm. Centroid point must be shown clearly. Okay, lepas tu y-intercept must be shown clearly juga kalau ada. Kalau tak ada kosong pun tak apa. Okay, yang ini pun axis kena shown clearly with a correct unit. Lepas tu scale U pun kena ada gandaan yang cantik. Okay, apa maksud scale yang cantik adalah scale U tu tak menyusahkan you untuk baca kotak-kotak kecil daripada graf. Kan graf kita kan ada contoh 10 kotak kecil kan, contoh macam ni kan. So scale yang baik adalah scale yang mudahkan awak untuk baca what is the smallest division of the kotak tu, berapa. Contoh kalau kira-kira smallest division dia sama dengan satu kotak kecil 0.25. Ini adalah antara contoh value yang susah. Okay, contoh value yang senang
Satu kotak kecil tu adalah 0.2 mungkin. So maksudnya daripada situ kita dapat tengok skil awak tu menyusahkan awak ke menyenangkan awak. So kalau awak sendiri rasa susah, maksudnya nanti dekat skill awak tu you don't have an appropriate skill lah. So bila tak ada appropriate skill, dalam skema jawapan awak akan dapat kosong. So cuba pilih skill yang memudahkan awak, yang tak menyusahkan lah untuk awak kira satu kotak kecil tu berapa gandaan dia. Okay, so itu daripada skill. Lepas tu apakah fungsi centroid ni? Okay, fungsi centroid ni adalah bila awak dah dapat centroid point and then you dah plotkan all the data. Contoh data ni dia dapat contohnya mana titik dia. Ni satu titik kat sini, satu titik budak tu dekat sini, satu titik dekat sini, satu titik dekat sini, satu titik dekat sini, satu titik lagi dia dekat sini. Okay, so bila awak dah plot your graph, okay, you dah plot your data as well. First step untuk kita cari line graph yang terbaik adalah melalui centroid. Ini adalah benda penting. Okay, thank you for you to ask. Okay, bila awak dah dapat centroid, so maksudnya nanti masa plot graph, you plot siap-siap. Mana centroid you, mana you punya data, plot siap-siap. Tapi masa nak buat garisan tu, ruler awak tu mestilah berpaksikan dekat centroid. So contoh you ada ruler kan, you letak ruler you passing through the centroid, passing through sini, okay, barulah you adjustkan you punya point tu supaya dia balance atas dan bawah. Okay, so maksudnya you ambil ruler, you letakkan you punya ruler tu across your centroid first. Okay, itu step pertama untuk kita buat garisan. Lepas tu bila dah letak dekat centroid tu adalah step yang pertama, kita kena balancekan kita punya data tu supaya belah atas dia dan belah bawah dia sama. Sekejap ya, saya tunjuk tak bawah ni. Macam ni. Okay, sekejap. Okay, yang ini. Okay, contoh you dah dapat centroid kan. Lepas tu you ada data. Lepas tu you buat garisan. So, apa yang awak perlu buat, awak kena balancekan data awak tu. Okay, sebelah kiri ni centroid yang ini centroid dia. Sebelah kiri, sebelah kanan kat sini. Okay. So apa yang awak perlu buat, awak kena analysekan bahagian kiri centroid tu. Contoh you ada 3 data dekat bahagian tu, macam kawan awak ni dia ada 3 data kat sini dengan kat sini. Okay. You kena make sure sebelah kiri tu data yang berada di atas line kat sini, di atas line awak mestilah sama ataupun lebih kurang dengan numbers of data yang ada di bawah. Contoh kita ada 3 data kan sebelah kiri ni. Okay, data pertama, data kedua, data ketiga. Okay, so maksudnya ada 3 data. So maksudnya kat sini, you kena data you tu mesti 2 mungkin dekat atas garisan ataupun 1 dekat bawah garisan. You tak boleh semua data you 3 berada di atas garisan you. Kalau contoh 3 data tadi semua berada dekat atas, salahlah garisan you. Maksudnya garisan awak tu tak balance. Okay, so lepas dah settle bahagian kiri, awak tengok pula data awak yang sebelah kanan. Okay, sebelah kanan yang sebelah sini lah. Okay, di atas bahagian centroid tu. So contoh kat sini pun kawan awak ada 1 data, 2 data, lagi 1 dekat sini, 3 data. Okay, so sebelum awak buat garisan, awak kena make sure data awak tu ada 3 kan. So maksudnya dia punya range sama ada 2 dekat atas, 1 dekat bawah ataupun 2 dekat bawah, 1 dekat atas. Okay, dia kena balance macam tu lah. Okay, dia tak boleh 3 point dekat atas sini ataupun 3 point dekat bawah garisan awak punya graf tu, tak boleh. Okay, dia kena balance. Okay, so maksudnya nanti dapat pembaris, awak kuncikan dekat centroid awak and then you try to adjust your punya pembaris kiri dan kanan, kiri kanan. Okay, macam ni sampailah you dapat data yang balance di sebelah kiri dan di sebelah kanan macam tu. Jelas tak? Ke macam tak nampak? Jelas ke? Siapa yang tanya tadi Oh ya, jelas. Jelas So fungsi centroid itu untuk kita dapatkan line graph yang balancekan data kita sebelah kiri centroid dan sebelah kanan centroid. Okay. So contohlah kalau you dapat, contoh dalam graph you tu you ada 4 data. So maksudnya ni centroid you yang besar ni centroid you. Okay, you gariskan. Lepas tu ada 4 data kiri dan kanan. So maksudnya 2 data mestilah di atas garisan, lagi 2 data mestilah di bawah garisan. Passing through tak kisah. Okay, tapi yang penting masih yang tak kena tu mestilah balance. Okay, contoh kalau tiba-tiba sebelah kanan, sini dah cerita yang sebelah sininya 3 dekat atas. 3 data dekat atas, 1 je dekat bawah.
So maksudnya ini salah. Okay, maksudnya awak kena ada balance. Mungkin 2 dekat atas, 2 dekat bawah. Ataupun contoh 1 kena, tinggal ada lagi 3 yang tak kena kan. So 2 dekat atas, 1 kat bawah tak apa. Okay, kalau 2, 1 tak apa. Yang penting dia jangan 3, 1, 4, 1. Tak boleh, dia kena balance lah. Okay, so, kalau setakat selisih 2 numbers, 1 numbers tak apa. Macam 3, 4 pun tak apa macam tu. Okay? Okay ke? Faham tak setakat ni apa itu balance line? Faham. Faham okay. So, kejap. Okay. Balance line. Okay. Okay, so contohlah. Lagi satu contoh lah saya buat Saya takut awak tak nampak apa itu balance line. Okay, contoh daripada graf kita ni. Sekejap saya padam. Okay, contoh graf awak kan macam ni kan. Alright, so first kali bila you dah ni, you kira-kira, you dah dapat dah data you berapa, centroid you berapa. So contoh centroid, lambang dia mestilah cross bulat. Okay, itu melambangkan centroid. Itu yang differentkan you punya centroid dengan data-data yang lain lah. Lepas tu yang data-data lain tu pun you plot lah. Okay, you plot kat sini contoh. Lepas tu satu kat sini, satu kat sini. Lepas tu satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Okay, so apa yang you kena buat, you anggap mula-mula tak ada garisan biru tu lagi Okay, you plot dulu you punya data. Apa yang you kena buat, you ambil pembaris. Pembaris you tu mestilah berpaksikan ataupun mestilah terus you letak dekat centroid you. Okay, daripada centroid ni barulah you letak pembaris, passing through the centroid and then you try adjust you punya pembaris kiri kanan. Okay, sampailah you dapatkan balance data sebelah atas dan sebelah bawah. Cara nak tengok balance data adalah you dividekan you punya bahagian graf ni kepada 2 macam ni. Okay, satu sebelah kiri centroid, satu sebelah kanan centroid. Okay, sebelah kiri kita akan ada 6 bacaan kan. So biasanya kiri akan ada 6, akan ada 3, kanan pun akan ada 3 reading. Okay, so kalau bila you dah adjust you punya ruler tu, and then you dah dapat satu line yang dia punya point 2 ke atas, 1 kat bawah. So ini diterima. Okay, lepas tu you kena tengok pula yang sebelah kanan dia juga. So contoh kat sini 2 passing through, 1 dekat atas. So ini pun terima, tak kisah. Okay, boleh. Okay, tetapi bila you buat, bagi saya line, you tak adjust. Okay, maksudnya bagi saya line tapi dia punya line tu macam ni point dia contoh. Okay, 3 kat atas, 1 kat sini, 2 kat bawah. Okay, so bila kita buat macam ni, you bagi saya line macam ni, okay. Bila saya tengok sebelah kiri awak tak balance, semua ni ada dekat atas graf. Tak ada pun yang dekat bahagian kat sini, tak ada. Maksudnya yang ini salah, okay. Yang sebelah kanan pula saya tengok, okay ini diterima, betul. Tapi apa-apa pun bila satu betul satu tak betul, graf awak totally akan jadi salah. Okay, sebab apa? Sebab bila awak tak balancekan awak punya line tu, awak punya value gradient awak akan jadi terlalu besar ataupun terlalu tinggi. Okay, so that is very important. Kenapa awak kena balancekan line awak tu supaya data awak tu balance sebelah kiri centroid dan sebelah kanan tu balance atas bawah dia. Okay, sebab kalau gradient dah lari, nanti kita punya calculation kan akan melibatkan gradient kan. Gradient is equal to 1/2G. So bila gradient dah salah value, G awak pun nanti akan salah. Okay, so that's why it's very important for you to adjust your ruler based on the centroid. Tengok data awak kiri kanan atas bawah semua sama label, stable lah dia punya data distribution tu. Okay, okay tak setakat tu? Okay ke? Calvin okay? Okay. Okay, good. Okay, so ada soalan? Apa yang tak jelas ke apa ke? Okay ke? Okay so maksudnya lab report untuk yang eksperimen pertama saya bagi deadline dia hari esok lah. Esok pukul 4 petang. Saya dah set dekat Google Classroom. So nanti untuk lab report pertama dan juga soalan free lab pertama, awak boleh compilekan dalam PDF. Siapa yang tak ada komputer tu boleh download app Cam Scanner. Okay, dia akan dia boleh scan awak punya tu and dia convertkan kepada PDF. Okay, lepas tu namakan nama awak PDF tu. Jangan tak ada nama PDF tu, okay. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak pasal lab report pertama ke apa ke? Hantar through GC Pernah tak hantar kerja sekolah melalui GC? Pernah kan sekolah kan? Ke tak pernah?
No. Dah biasa dah kan? Okay, so nanti hantar kat GC lah. Okay, any other question? Okay ke? Salvan? Miss, Yes. yang kan kita nak kira average tu kan, nanti kita tambah semua number daripada data kan. Kalau ada yang kosong, contoh ada 4 tapi ada 2 kosong, jadi kita bahagi dengan 2 atau 4 juga? 4 juga. Oh, 4 juga. Dia tengok seberapa banyak kita punya berapa repetition kita. Berapa kali baca. Jadi walaupun ada data kosong, bahagi juga dengan total data. Yes. Total number data. Okay. Thank you, madam. Okay. Okay So yang paling penting pak stable balancekan awak punya line tu lah. Okay, tak apa. So kita round table. Calvin, okay? Okay kan Calvin tadi? Okay, Juan Camara, okay ke? Okay. Ku Muhammad Zakiri. Okay. Muhadir. Merah, madam. Muhammad Hafizuddin. Okay. Okay, Azlin. Okay, miss. Ain Syakirin. Okay, miss. Nur Farhan. Okay, Farhan. miss. Nur Hanis, okay ke? Okay, miss. Nur Marizatul Umairah. Okay, miss. Nur Diana. Okay, miss. Nur Hazikah. Okay. Mawaddah. Okay. Siti Aisyah. Okay, miss. Tan Huiling. Okay, miss. Lester Lim Junshing. Okay, miss. Luqman Hakim. Okay, miss. Thank you. Muhammad Faris. Okay. Muhammad Firdaus. Okay, miss. Tariq. Okay, miss. Elsa. Okay, miss. Hana Nafisa. Okay, miss. Ain Umairah. Okay, miss. Nur Ain Syuhada. Aina. Okay, miss. Atirah. Okay, miss. Okay. Rachel. Okay, miss. Nuri Zayani. Okay, miss. Tengku Fatin dan Zulfa Auni. Okay. Okay, miss. Okay. Alright, good. Okay. So template semua saya dah bagi. Apa yang perlu ada dalam graf ni semua nanti benda ni presentation ni saya akan bagilah dalam awak punya kelas. Okay, saya akan bagi. So don't have to worry. I record juga ni. So nanti kalau apa-apa boleh refer kat YouTube lah. Okay. So I think that's all for today. So untuk next week apa yang awak perlu buat? Okay, ini hanya introduction. Okay, minggu ni tugas awak memang buat lab report je. Minggu depan baru awak buat eksperimen yang inilah. So tak ada apa-apa sangat lah. Okay, so minggu depan tugas awak adalah buat soalan pre-lab. Tapi soalan pre-lab pun kita tak release lagi. So minggu depan baru release. So minggu ni memang untuk lab report pertama saja dan saya bagi introduction untuk eksperimen kedua. Okay, minggu depan baru kita buat pre-lab, soalan pre-lab. And then 1 jam lagi mungkin dah boleh buat eksperimen lah. Okay. Alright, I think that's all for today. Thank you very much. Have a good day. Bye. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, Thank you. Thank you, miss. 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 Alright.